Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dengan kasih sayang Allah, Allah temukan kita sekali lagi di tempat yang mulia. Allah takdirkan kita boleh jadi seorang hamba yang boleh mari tunaikan satu perintah semaya berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali, bila Allah beri peluang kepada kita untuk hidup sekali lagi, maknanya Allah masih lagi sayang kepada kita, Allah masih lagi beri peluang kepada kita, pupung nyawa kita, supaya kita sentiasa taubat mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri nyawa kita sehari lagi, bukan sia-sia. Bukan kata hari ini aku boleh hidup sehari lagi, sekadar tu yang tak. Allah beri nyawa kita sekali lagi, satu hari lagi. Allah beri peluang kepada kita untuk kita mengingati Allah dan muhasabah diri, taubat atas apa yang kita buat salah dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah, sejak lama kita berhenti buat majlis seperti ini. Hari ini baru kita boleh mula buat. Lepas tu dengar-dengar kata nak katuk pula. Apa nak jadi? InsyaAllah mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita duduk di bulan Rabiul Awal. Hari ini 11 Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini, manusia yang menjadi contoh teladan kepada semua umat, manusia yang hanya cara hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah redha, Allah akui, Allah yamrab. Maksudnya kita umat akhir zaman ni, kalaulah nak menjadi insan, manusia yang Allah redha, mesti kita kena ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nak cari orang lain tanding dengan Nabi tak boleh. Nak cari orang lain, nak letak kedudukan dia setara dengan Nabi, tak ada. Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kelakuan Nabi, tingkah laku Nabi, perbuatan Nabi, kata-kata Nabi, ucapan Nabi, semua sahabat diikut, sahabat tiru, sahabat hafal, sahabat ingat, sahabat buat dalam hari dia. Ambil sejak pada Nabi bangun daripada tidur, Nabi hidup bergaul dalam keluarga, Nabi hidup bergaul dengan sahabat-sahabat di dalam masyarakat, sehingga Nabi tidur semula. Semua seumur hidup Nabi, selama Nabi hidup menjadi Rasul, semua gerak-geri Nabi ditakak, direkod, ditakak oleh sahabat dan ditiru buat dalam hari mereka. Manusia di hari ini sehebat mana pun, kita dah kenal dunia kita hari ni, tak ada orang tiru siapa kata tu. Tak ada. Kalau-kalau pun ambil kata-kata dia sepatah ya, bubuh dalam Facebook post, ini kata-kata dia masa cocok dengan hati. Tu je. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap gerak-geri Nabi, perbuatan Nabi, tingkah laku Nabi, akhlak Nabi, semua ditiru, ditengok, ditakak, direkod oleh sahabat dan dipraktik buat amal dalam hari mereka. Kerana apa? Kerana hanya cara Nabi.
Peseng hidup cara Nabi, style Nabi yang Allah Subhanahu wa taala akui. Allah taala redha. Kita nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dalam Allah taala redha, betul tak? Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti nak cerita setelah lagi ni bagaimana kita amalan-amalan yang boleh mendekatkan kita dengan Rasulullah dalam syurga. Setelah lagi. Amalan-amalan yang kita buat ni, dunia kita ni. Gapo dia, apa amalan yang boleh mendekatkan kita dengan Rasulullah dalam syurga Isa. Setelah lagi. Belum nak pergi situ, nak cerita dulu satu amalan yang Nabi buat. Amalan ni mudah. 4 perkataan je. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca selepas solat. Sudah Nabi semaya, Nabi baca Allahumma hasibni hisaban yasira. 4 perkataan. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma, ya Allah ya Tuhan aku, hasibni, hisabkan aku, kirakan aku, hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Falamman sarafa qultu ya Rasulullah mal hisabul yasir. Sudah Nabi semaya, Nabi paling, Aisyah tanya, ya Rasulullah, apa tujuan yang Nabi baca ayat tu? Yang Nabi baca hisabul yasir. Apa kehendak Nabi? Apa tujuan sebenarnya yang Nabi sebut? Maka kata Nabi, qala ayanzura fi kitabihi fayatajawaza lahu an innahu man nukishal hisaba ya Aisyah yawma idzin halak. Hadis ini disahih oleh Imam Muslim. Kata Nabi, maksud aku baca Allahumma hasibni hisaban yasira, kerananya di hari akhirat esok manusia bila duduk depan Allah, buku amalan yang dia dicatat oleh malaikat semasa dia hidup ni. Manusia ke kita hidup hari ni, ada malaikat juga duduk catat amalan kita. Apa yang kita buat benda baik, ada catat yang baik. Apa yang kita buat benda yang jahat, ada catat yang jahat. Semua tulisan catat dalam buku tadi, baik yang baik ataupun yang buruk, yang jahat, akan dibuka baca depan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah semaya, Nabi baca Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisabkan aku dengan hisab yang mudah. Nabi adalah manusia yang dijamin syurga, kekasih Allah. Nabi baca doa ni. Kemudian kita manusia, Nabi pun bukan, sahabat Nabi pun bukan orang yang dijamin Nabi masuk syurga pun tak. Tapi Nabi adalah manusia yang dijamin oleh Allah, kata dia ahli syurga. Nabi baca doa ni. Baik Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, apa Nabi baca doa tu? Mal hisabul yasir. Apa kehendak Nabi yang Nabi baca tu? Nabi kata, kerana ada satu golongan manusia bila buku amalan dibuka depan Allah Subhanahu wa taala, Allah kelih tengok, puas hati, Allah kata, "Gi, aku lepaskan kamu, aku selamatkan kamu. Gi masuk syurga." Itu dia hisab yasir. Hisabul yasir, kiraan yang mudah. Karena Nabi kata dia ada satu golongan manusia bila buku amalan buka depan dia, disoal oleh Allah, ditanya oleh Allah, nak pergi sosos tangguh tu payah. Nabi kata, kalaulah siapa yang dibahas, dikira cara dengan payah, dengan susah payah, itu tanda tak apa nak molek mana tu. Tanda-tanda tak apa nak molek mana tu. Maka doa ini boleh menjadikan satu syafaat kita nanti. Allahumma hasibni hisaban yasira, minta supaya Allah kira kita dengan kiraan yang mudah. Buka-buka tengok buku amalan kita, kelih rasa puas hati, gi mu ni pan. Pak tu nak tanya awak kita lah, tak termasuk tanya saya sendiri, bagaimana amalan yang kita hidup selama ni, agak-agak bila buka di depan Allah, Allah nak kata pan ke tak? Manusia dalam hidup kita hari ni, dalam hidup kita lola ni. Nah, belum Covid kita duk lakuh setara gilik Malaysia. Pergi ke Saudi, pergi buat haji, buat umrah sebagainya. Bila kita lakuh setara ni, dia nak ada immigration kan, tempat cek pasport. Kita bawa apa? Kita bawa pasport. Duk peratur bagi.
tunggu caw nanti dia immigration cop pasport. Dalam keadaan kita duk tunggu tu, naling donak. Tak ada buat salah apa ni. Pasport ada tangan, pasport ada tubuh kita. Kita pun tak ada buat salah apa ni. Tapi dalam keadaan duk tunggu ni, lepas ke dak aku ni. Duk naling. Kasar gitu tak? Duk nama kah tak lepas nama kah? Nama kah kena patah kelik semula. Itu baru hisab dunia. Hisab dunia yang baru tu. Duk dalam keadaan naling, nak lepas ke dak aku ni. Apatah lagi bila kita duduk di depan Allah tak sana nak kundur kelik semula tak boleh dah. Kerana hari itu hari penentu kita. Hari yang nak menentu nasib kita, sama ada kita di kalangan ahli syurga ataupun ahli neraka. Maka nak pergi ke situ lebih baik kita buat persiapan masa kita hidup ni di hari ni kita sehari ni. Nak pergi ke situ tu tak, sehingga kita tak tahu bagaimana keadaan nasib kita di hari itu. Hari ni dah layak bagi kita buat persiapan, hitung diri belum dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu satu kongsi perkongsian dalam muzakarah kita hari ini. Satu doa yang mudah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, ya Tuhanku, kirakan aku, hitungkan aku ataupun hisabkan aku dengan kiraan yang mudah, dengan hisab yang mudah. Nah, kita nak supaya bila kita duduk depan Allah hisab, buku amalan kita dibuka, Allah kata gih mungpan. Allah nasib baik. Baik, itu contoh yang Nabi SAW ajar kepada para sahabat, dan kita juga selaku umat Nabi boleh beramal, insya-Allah. Baik, kembali kepada hak asal tadi, Nabi SAW adalah contoh teladan yang terbaik. Contoh teladan yang terbaik. Kasih sayang Nabi, rahmat kasih sayang Nabi yang ada pada Nabi Muhammad ni boleh dirasa oleh semua alam. Kasih sayang yang ada pada Nabi boleh dirasa, boleh dirasa oleh semua jenis alam. Alam malaikat boleh rasa kata inilah dia kasih sayang Rasulullah. Alam jin boleh rasa ini dia kasih sayang Rasulullah kepada mereka. Alam haiwan, binatang boleh rasa inilah dia kasih sayang Rasulullah. Hatta alam yang kita kata tak bernyawa pun, pohon kayu, pokok-pokok kayu juga boleh rasa kasih sayang Rasulullah kepada dia. Apatah lagi kita manusia. Mimir pun bila sebut kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita boleh rasa tentang kasih sayang Nabi kepada kita. Kita boleh rasa kerana benda ni Allah Subhanahu wa taala ada firman dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kata Allah, aku tak utus kamu wahai Muhammad kecuali membawa rahmat ke seluruh alam. Allah hantar Nabi Muhammad untuk membawa rahmat ke seluruh alam. Seluruh alam, bukan sekadar manusia saja. Nah, seluruh alam. Kalau kita nak ambil contoh sosok, memang banyak. Bagaimana jin boleh rasa kasih sayang Nabi, bagaimana para malaikat boleh rasa kasih sayang Nabi. Kalau nak ambil contoh mudah-mudah yang kita sudah acak kali dengar, bagaimana hadis Nabi, satu pokok tamar teriak kerana rindu ke Nabi. Biasa Nabi kutubah, masa Nabi hijrah pergi ke Madinah, biasa Nabi kutubah, Nabi guna pokok tamar sebagai tempat sandar Nabi. Nabi duduk kutubah. Kemudian ada seorang sahabat, dia tanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami ni nak buat mimbar? Ni mimbar ni, nak pergi ke kamu ya Rasulullah, supaya setiap kali kamu kutubah kamu guna mimbar ni. Nabi kata boleh, silakan buat mari. Sahabat pun buat, hantar pergi kepada Rasulullah. Sampai satu masa Nabi nak kutubah atas mimbar. Tengah-tengah duk kutubah, bunyi suara budak duk teriak. Duk cari mari mana suara budak ni. Kelih pergi kelih mari. Rupa-rupanya pohon tamar hak dulu Nabi biasa duk guna dia masa Nabi khutbah. Teriak rindu ke Nabi kerana Nabi tukar tempat khutbah kepada mimbar. Rindu ke Nabi. Ingat ke Nabi, dulu Nabi guna dia, tiba-tiba sekarang ni Nabi dah pindah tempat. Rindu. Inilah dia rahmat kasih sayang Nabi boleh dirasai walaupun pohon kayu. Ni rahmatan lil alamin. Nah, maka patutlah kita selaku manusia
yang lahir-lahir mari, jelek mata mari, kenal Nabi. Banyaklah kita kena syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana banyak manusia atas muka bumi ni yang hidup bersama dengan kita di hari ini, lahir-lahir mari, hidup mari sampai 50, 60, 70, 80 tahun dah, tak kenal pun siapa Nabi Muhammad. Banyak 7,000 juta orang manusia atas muka bumi yang beragama Islam, 2,000 juta lebih je. 7,000 juta manusia yang beragama Islam, yang kenal Allah, kenal Nabi, 2,000 juta lebih ya. Hak lebih lagi 4,000 juta lagi tak kenal Allah, tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita celak-celak mari, ayah kita, hatta kita, tadika, cikgu ajar, kamu kena kasih ke Nabi, kamu kena cinta ke Nabi, kerana Nabi adalah contoh teladan hidup yang Allah redha. Kita dididik yang kecil lagi dah. Maka inilah nikmat yang kita kena banyak syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kita kasih sayang ke Nabi ini ada dalam diri kita, sokmo-sokmo bukan sekadar Rabiul Awal sahaja. Kasih sayang Nabi yang ada pada diri kita, rindu Nabi, ingat Nabi, kasih ke Nabi, selawat ke Nabi, bukan sekadar di bulan Rabiul Awal sahaja. Nah, usahakan we ada sokmo-sokmo selagi mana nyawa kita ada di tubuh kita, selama itulah kita kena ingat Nabi. Nah, bukan musim, bukan pada hari tertentu, bukan pada minggu tertentu, bukan pada bulan tertentu, bukan pada tahun tertentu. Tapi yang kita kena ingat Nabi ni seumur hidup kita. Selagi mana nyawa ada pada tubuh kita, selama itulah kita kena ingat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita bila tanya apa tujuan hidup, hidup ni untuk apa? Ada jawab apa lagi ni kalau tanya ni? Kalau tanya kat kita ni, kita hidup hari-hari ni untuk apa? Agak-agak ada jawab apa tak? Siaplah Ustaz. Pak tadi saya tahu, saya hidup hari ni untuk cari duit, cari rezeki, kerja. Tuan-tuan cuba kita tanya, kita hidup hari ni tujuan untuk apa? Bimbing-bimbing takut nak cari jawab tak ada. Baik, tujuan yang kita hidup atas muka bumi ni, nah, kerana kita nak masuk syurga Allah. Tujuan kita hidup atas muka bumi ni menjadikan tempat, menjadikan ladang, tempat untuk kita cari buat bekalan untuk nak pergi guna pakai di hari akhirat esok, untuk nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin kita semua nak pada syurga Allah. Tak ada seorang pun nak masuk neraka Allah. Tak ada apa nak. Semua manusia nak masuk syurga Allah. Orang yang paling untung sekali ialah orang yang boleh masuk syurga Allah, apatah lagi masa dia duduk dalam syurga Allah, dia duduk sekali dengan Nabi pula, bersama dengan Rasulullah, boleh kelih Nabi. Inilah paling untung. Hak ni paling laba. Maka saya nak bawa mari malam ni beberapa amalan-amalan yang boleh mendekatkan kita dengan Nabi dalam syurga esok tu. Ni menega soalnya kita labur sekarang lah, kita longtun lah ni, longtun hari ni untuk nak ambil untung di hari akhirat esok bersama dengan Nabi dalam syurga. Mula-mula sekali, bagaimana, apakah dia cara yang boleh mendekatkan kita dengan Nabi dalam syurga? Mula-mula sekali kena akhlak baik, perangai baik. Nah, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya seorang sahabat Nabi nama Amr bin Shu'aib. Nabi tanya dia, "Wahai sahabatku, mau nak tahu tak siapa dia orang yang bersama denganku dalam syurga?" Nabi tanya. Maka sahabat kata, "Ya, kami nak tahu siapa, apakah amalan dia?" Nabi kata, orang yang bersama aku dengan syurga nanti ialah orang yang akhlak baik, akhlak mulia. Ahasinukum akhlaqah. Orang yang akhlak baik. Baik, akhlak baik ni baik ikut siapa? Bukan baik ikut kita. Bukan gapo kita kata cocok dengan hati ku tu baik. Tak. Akhlak baik ni baik mengikut apa yang Allah cerita dalam Quran, baik mengikut apa yang Nabi ajar. Itu dia panggil akhlak baik. Bukan akhlak pasang baik, pasang orang pasang baru learning. Tak.
Jangan salah faham. Dia kata, oh Mak Saleh tu dia baik, pakaian dia separuh baju sekerak, oh nampak baik. Hak tu pesing dia, Mak Saleh pakai kan tak? Pesing tunjuk aurat, terbuka aurat, kita tengok, oh baiknya dia cara pakai dia. Hak tu pesing dia. Dalam agama kita tak. Baik agama kita ni mengikut apa yang Allah cerita dalam Quran dan Nabi sebut dalam hadis. Maka kita kena tengok, kena tahu, kena belajar, kena tahu bagaimana akhlak yang Nabi ajar kepada manusia. Nah, kena tahu, kena belajar. Bagaimana akhlak yang Nabi tunjuk kepada para sahabat. Nak akik contoh. Akhlak Nabi SAW. Dalam satu hadis, seorang Yahudi dia pergi minta hutang dengan Nabi. Karena Nabi hutang dengan dia. Dia pergi tuntut hutang orang Yahudi. Nah, kebetulan Nabi SAW ada hutang dengan orang Yahudi, gandum 20 sok. Janji setahun nak bayar. Nah, tak sampai masa lagi. Betul lah orang Yahudi ni pergi jumpa dengan Rasulullah, duk jalan dengan Umar. Yahudi ni bila dia tengok Rasulullah duk berjalan dengan Umar, dia masuk pergi, dia senyah baju Nabi, katanya senyah kain pada sebat tabahu Nabi tu. Siapakah tubuh Nabi tu jadi terheret gitu. Tanya, ya Muhammad bila nak bayar hutang? Oh, minta gitu, mana-mana lalu dah. Ya Muhammad bila nak bayar hutang? Kata Nabi, ke masa tak sapa lagi. Masa kita janji tak sapa lagi. Bila Nabi jawab gitu, orang Yahudi tu kata jenis fok kurih ni jenis biasanya payah bayar hutang orang. Dia kata ke Nabi, orang jenis fok bangsa kurih ni pesen orang payah bayar hutang orang. Umar bila dengar sing nak murih, serah buat tebik pedai tak di atas tekak Yahudi, ya Rasulullah benarkan aku pacung tekak dia ni. Nampak kurang adat sangat. Tu rekan Umar. Dia dengar tak sedap telinga orang Yahudi duk hina ke Nabi. Serah buat tebik pedai tak atas tekak dia. Ya Muhammad, izinkan aku pacung tekak dia ni. Nabi tegur Umar. Nabi kata, wahai Umar, patut mu kena ajar, mu kena nasihatku supaya aku ni cepat bayar hutang. Dan patut mu kena royak ke orang Yahudi ni supaya dia minta hutang dengan cara yang baik. Membuat gini ni seolahnya membuat dia takut pada aku. Aku paksa mu, suruh mu kena bayar denda. Pergi ambil 20 sok yang aku hutang dan tambah lagi 20. Umar kata 20 hak tambah ni untuk apa? Kata Nabi 20 hak mula-mula tu hak aku bayar hutang. 20 hak tambah tu kerana mu buat orang Yahudi ni takut padamu. Mu kena denda. Tak ambil nak. Tak ambil nak. Cuba kita bayangkan bagaimana kalaulah kita ada seteru. Kita 5 orang contoh. Duk depan seteru musuh kita. Musuh kita kata kita, hina kita, maki kita, kita 5 orang, kita nak buat guna. Kita katak dia gini. Tu rekan kita 5 orang, pakat seorang tak wani ke? Hawa dah 5 orang. Kita kena ajar sikit budak ni. Apa budak ni? Tu kita. Tapi Rasulullah tegur Umar suruh bayar denda kerana Umar buat orang Yahudi tu takut pada Nabi. Maka Umar dengan Yahudi tadi pun berjalan nak pergi ambil gandum lah. Berjalan tengah-tengah duk berjalan tu duk kecek sama dia. Orang Yahudi tanya, wahai Umar, mu kenal tak aku siapa? Kata Umar, aku tak saya kenal mu. Mu ni orang tak akhlak tak baik. Mu tak kenal kata tu Rasulullah, Rasul kami, itu Rasul dia manusia mulia, pemimpin kami. Kata Umar, membuat gini ni mu tunjuk akhlak tak baik. Kau adak mu ni. Orang Yahudi tu katakan saya ni adalah Zaid bin Sa'nah. Umar bila dengar nama Zaid bin Sa'nah kejut. Kerana dia teringat kata Zaid bin Sa'nah ni adalah salah seorang daripada 3 orang Yahudi yang paling debel. Kepala Yahudi tu. Bukan Yahudi biasa dah, kepala Yahudi. Salah satu daripada 3 orang kepala Yahudi masa tu adalah Zaid bin Sa'nah. Hak tu pun
yang hok dok giku ke minta utai Nabi tadi tu. Umar kata, mu ni bukanlah orang tak reti pun. Apa membuat gitu? Sedangkan mu ni pemimpin Yahudi besar. Kata Zaid, sebenarnya yang kami diminta utai gitu tu, kami nak tera tengok, nak uji tengok, nak tuksok tengok. Kerana dalam kitab suci kami sebut semua laik bagaimana akhlak yang ada pada Nabi yang terakhir tu. Dalam kitab suci dia ada sebut sosok. Ni Nabi kena sifat 1, 2, 3, 4. Dia tahu beda. Tapi dia kata hari ni aku nak tengok dengan mata aku sendiri bagaimana lembah lembut yang ada pada Nabi Muhammad boleh mengatasi kemarahan dia. Dan hari ni aku boleh tengok dengan mata aku sendiri. Maka hari ni lah aku minta nak masuk Islam. Tu cara akhlak yang Nabi tunjuk ajar kepada kita. Contoh teladan yang Nabi tunjuk ajar kepada kita. Sifat lemah lembut Nabi boleh mengatasi arum emosi. Ni arum hok duk dalam diri tu. Hok ni yang payah kita nak tarbiyah ni. Kita tengok anak pergi silat sepak, pingin sikit je, balah riuh, jekah riuh, amak duk luar. Anak akik pingin kan licin hama, licin tika gebuh. Keteng barang, jokoh hamak kita tu duk luar. Nah, bini kecek tak sedap telinga sikit. Akak tangan nak lapah. Nah, guna kaki, guna apa macam-macam. Tapi apa yang akhlak yang Nabi ajar? Tengok ni, ahasinukum akhlak yang baik. Karena Nabi kata, siapa yang nak bersama dengan aku dalam syurga, kamu kena buat akhlak menjadi akhlak yang baik. Itu satu bahagianya yang bagaimana Nabi tunjuk contoh lembah lembut yang ada pada diri Nabi boleh mengatasi marah tu. Oh ni payah kita nak wiada pada diri kita. Payah. Tapi kalau orang usaha boleh buat, masya-Allah, akhlak-akhlak Nabi dia panggil. Nah, akhlak-akhlak Nabi itu salah satunya. Kalau kita tengok banyak akhlak Nabi ni memang banyak. Nah, nak cerita tu tak ada lah dengan masa ni. Nah, apa dia panggil, ada satu kitab dia kumpul semua kelakuan tingkah Rasulullah, cerita semua hak akhlak Nabi. Tebal kitab dia. Nah, boleh kita mempelajari, kaji, tengok balik, tengok sosok supaya kita kenal Nabi dan kita ambil tiru contoh-contoh Nabi pakai dalam hari kita. Nah, itu yang pertama, gawa akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, gapo amalan yang boleh mendekatkan kita dengan Rasulullah dalam syurga Isa. Yang kedua ialah sabit dengan hadis Nabi daripada sahabat nama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah ni adalah seorang sahabat yang khidmat Nabi, tolong Nabi, berikan ke Nabi. Nah, musim sejuk dia duduk khidmat Nabi. Nah, Nabi bila tidur di waktu malam, belum Nabi bangun, dia bangun dah. Musim sejuk, dia bangun, sedia air tak di tepi katil Nabi supaya Nabi bangun mari tak kena tubik luar kerana musim sejuk. Terus Nabi ambil wuduk yang dia sedia tadi. Hari-hari dia duk berikan, duk khidmat ke Nabi. Nabi kelih tengok, Nabi rasa puas hati. Nabi rasa suka sangat dengan khidmat dia ni. Nabi tanya, wahai Rabi'ah, mu nak gapo mu minta mari? Sal, kata Nabi. Mu nak gapo mu minta mari? Maka Rabi'ah jawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku nak supaya nak duduk sekali denganmu dari syurga. Tu permintaan Rabi'ah. Tuan-tuan ingat, yang witawa so minta tu siapa? Rasulullah. Yang witawa Rasulullah. Rasulullah ni siapa? Manusia yang bila minta kepada Allah, Allah terus beri. Nak gapo? Koyak mari. Tu Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah tadi tawar kepada seorang hamba. Seorang hamba. Mu nak gapo koyak mari, tak apa aku nak tolong minta wi. Tuan-tuan, Rabi'ah tak minta umah pun. Tak minta harta benda, tak minta kekayaan, tak minta isteri. Tapi gapo yang dia minta? Aku minta nak bersama dengan Rasulullah dalam syurga. Kalau kita kata, oh tak pandai Rabi'ah. Apa tak minta umah? Tu mungkin kita.
Oi peluang ni bukan dia. Apa tak minta supaya kaya? Tidak minta nak bersama dengan Nabi dalam syurga. Tak nampak. Tu kita. Tapi kata ulama dalam tafsir hadis ni dapati bahawasanya itu permintaan yang terbaik. Minta syurga ni merah. Dalam syurga duduk sekali dengan Nabi pula. 2. Kemudian Nabi kata awaghairaha, minta selain daripada tu. Maka kata Rabi'ah, huwazat, aku nak hak tu ya Rasulullah. Nabi we kali yang kedua pula minta lain pada tu. Dia kata ya Rasulullah, kami nak hak tu ya Rasulullah. Maka kata Nabi, fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Kalau mu nak bersama denganku dalam syurga, mu kena tolong buatlah dirimu sendiri usaha bi kasratis sujud, banyakkanlah sujud. Nak tanya pak kita apa ibadat yang ada sujud? Gapo ibadat yang ada sujud? Ibadat yang ada sujud ialah solat. Artinya Nabi menggalakkan para sahabat, menggalakkan umat baginda Rasulullah ni supaya banyakkan solat. Banyakkan solat. Yang wajib 5 waktu atau mimedah. Sunat lain lagi tu. Sebelum, selepas, sunat witir, tahajud, sunat duha, sunat taubat, sunat macam-macam sunat. Kalau kata Nabi dalam hadis tadi, kamu buatlah untuk kamu sendiri dengan banyakkan sujud. Nanti satu hari nanti Allah balas kamu bersama denganku dalam syurga. Kamu akan bersama denganku melalui amalan-amalan itu. Tuan-tuan, hari ini kita kembali telih tengok bagaimana solat harian kita. Sebahagian kita, solat ni menjadi satu ibadat yang boleh ingat benda hak ia terlupa. Ada? Tak ada cara nak baca mutar, tak jumpa-jumpa. Pagi sampai tengah hari. Gaduh nak tubik luar rumah. Cara nak baca mutar tak jumpa. Akak takbir Zuhur ya Allahu Akbar. Litah mari, duk atas tujing. Ni semaya boleh mengingatkan benda hak ia terlupa. Ada sebahagian orang semaya duk kira duit. Kalau belum dia nak mari-mari tadi, dia beli kucing tak ada colek 37 kop. Orang tamu 13 kop kerana dia 50 kop. Tak ada dia makan lagi, duk lagi gagau mutu naik mari sembahyang ngorek takbir Allahu Akbar. Tak ada orang tamu cukup ke dak komplek sehari ni. Kira duit ada sembahyang. Ada sebahagiannya. Tuan-tuan, ibadat semaya kata ulama, usaha nak berjadi ke semaya ni penyejuk hati kita. Usaha jadi ke ibadat semaya penyejuk hati kita. Kata ulama, kalau selama ni kita duduk semaya dan semaya kita tak boleh menjadi ibadat yang boleh menyejukkan hati kita, kata ulama, ibadat semaya kita masa kita duk hubung dengan Tuhan tu ada masalah. Ada masalah. Hubungan kita dengan Tuhan tu ada masalah. Lagu mana ustaz ibadat boleh menyejukkan hati? Apa sahaja masalah yang kita lalui dalam hidup. Jalan keluar kita ambil air semaya, pergi semaya. Itu semaya yang menyejukkan hati kita. Contoh, kita sabuk hari kerja. Allah tekannya kuat kerja. Dia nak lah. Kita mikir dia nak lah straight. Tak sedap dah berisak ni. Segera gimik air semaya. Sudah semaya rasa sejuk, tenang hati. Ni, solat semaya menyejukkan hati kita. Kita serabut keluarga, kelik rumah, luar masa kerja kita duduk di pejabat. Tak apa, tenang boleh hati kita. Kelik mari sampai rumah, masuk rumah tengok bini, kriak lu dah. Masuklah dalam keluarga, kriak tu tak tengok muka bini. Segera dia ambil air semaya 2 rakaat, sudah semaya rasa tenang hati kita. Itu dia semaya boleh menyejukkan hati kita. Nego tak labo-labo, Allah tak kaya-kaya, lama nak berjaya. Serabut mikir, ambil air semaya. Dengan semaya boleh menyejukkan hati. Besok dak pak kita. Saya kongsi malam ni supaya dia boleh
peringat untuk saya sendiri. Nah, kadang-kadang kita pun duk semaya galik. Nah, mikir kata pina tukar habis rakaat 3 kan 4. Nah, kalau kita duk ingat kat luar tak? Nah, nak akik contoh bagaimana solat yang dicontohi oleh para ulama tabi'in. Seorang tabi'in nama Zurarah ibn Aufa, seorang imam di satu buah masjid di Basrah. Dia adalah qadi dan dia adalah imam masjid Bani Kushayr. Satu hari dia jadi imam semaya waktu subuh katanya. Dalam semaya dia jadi imam semaya tu dia baca sampai satu ayat, fa iza nukira fin nakur fazalika yawma idzin yaumun asirun alal kafirin ghairu yasir. Dia duduk semaya baca sampai ayat ni. Makmum belakang tengok dia rebah deng. Selok baca sampai ayat ni. Gapo maksud ayat yang dia baca tadi? Dia kata apabila Allah perintah malaikat supaya tiup sunai sangkakala tu, manusia jadi selerak. Nah, orang kafir jadi hawa-hawa tak tahu nak pergi ke mana. Baca sampai ayat tu gebah. Tengok ada makna tu. Gebah. Nah, makmum belakang akak dia hantar pergi ke rumah. Tu semaya orang dulu. Nah, memahami zat. Ada katanya cucu kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Cucu Ali, bukan anak Ali, cucu Ali. Satu masa katanya dia semaya ni bila dia angkat takbir Allahu Akbar. Bila dia angkat takbir Allahu Akbar, teriak halu. Angkat takbir mula teriak. Kau tak semaya tak teriak, mula semaya tu teriak. Sudah semaya orang tanya dia, apa teriak? Dia kata dia ni bila setiap kali angkat takbir seolahnya Allah tunjuk bagaimana manusia yang deraka pada Allah diazab dalam neraka depan mata dia. Allah, tu boleh nampak, boleh tengok seolahnya Allah tunjuk gambar tu dia tengok. Maka dia takut sangat. Wakwe dia ni bila semaya ni teriak sama. Ni cara semaya orang-orang dulu, orang-orang yang soleh. Jauh beza dengan kita. Oh, kita pun banyak yang semaya-semaya seperti ni. Kita tengok imam-imam ke, hak besar-besar kadang-kadang dia baca ayat siapa pada ayat-ayat hak gerung sikit kau takut azab neraka dan sebagainya, teriak tubik air mata dan sebagainya. Ada orang kita pun ada. Maka kita kena usaha tingkatkan kualiti kunapap solat kita tu jadi call lebih baik, call lebih comel daripada dulu. Dulu boleh jadi kita akan takbir Allahu Akbar, kita ingat Allah. Sudah akan takbir tak tangan posiah lupa. Right? Atau bina. Tak imam kata Allahu Akbar, bunyi Allah, ingat tu hai pula kali lagi. Rokok. Lepas tu right, tak ingat tu hai. Nah, tak imam kata Allahu Akbar, kita pun ingat oh Allah kali lagi. Dulu-dulu. Maka di hari ni kita cuba selim, tarik Allah, ingat Allah. We acak kali sikit dalam semaya kita. Kena usaha buat. Tahu kata payah. Ni memang payah. Bukan dia mudah. Nah, datangkan Allah we acak kali dalam semaya kita. We ingat Allah sabit tu dalam semaya ni. Kalau imam baca, kita tak faham makna ni, dia payah. Kalau orang faham makna, dia dengar ikut ayat waktu imam baca tu, dia tak mikir kat lain, dia ingat ayat-ayat tu. Nah, jadi yang kedua nak bersama dengan Nabi dalam syurga ialah kena banyakkan sujud dan usaha menjadikan ibadat semaya ini ibadat yang boleh menyejukkan hati kita. Baik, yang ketiga kata Nabi, manusia, mana-mana manusia umat aku, kata Nabi, yang solawat ke atas aku 10 kali di waktu pagi dan 10 kali di waktu petang hari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tu 10 kali di waktu pagi dan 10 kali di waktu petang hari. Kata Nabi, halat lahu syafaati, dia tu layak dapat syafaat aku. Tuan-tuan, cuba kita tengok ibadat kita yang kita buat selama ni, adakah kita jamin dengan ibadat itu boleh jamin kita masuk syurga? Ni, klik sekali lagi, tengok cuming, klik. Aku ni nak masuk syurga Rahman. Oh ni. Walok tanya sendiri. Solawat biasa ke tak? Walok. Tuan-tuan, kata Nabi 10 kali ya di waktu pagi.
Dan 10 kali di waktu petang hari. Nah, kita taklah lepas subuh 10 kali. Ngorik 10 kali. Kata Nabi, halat lahu syafaati, dia tu layak dapat syafaat tu. Pertolongan Rasulullah. Ni nak dapat pertolongan Rasulullah, banyakkan selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sokmo. Nah, ada sahabat tanya, ya Rasulullah, kata suruh banyak selawat tu berapa kali sehari? Nah, ada bahas sepakat 1/4 dalam hari kita. Dalam hari kita ada 24 jam. Bagi tu 4 jam. 4 jam ni neje. Adakah neje ataupun 1/4 itu dah cukup? Banyak selawat ke Nabi. Nabi kata kalau boleh banyak comel lagi. 1/4 banyak dah kalau kira tak. Neje hari kita. Tak ada kerja lain, selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina Muhammad. Neje sehari. Banyak tak? Banyak. Kata Nabi, kalau boleh tambah lagi, comel lagi. Nah, usaha banyak ke. Bila kita buat dia jadi benda biasa. Nah, kita pergi mana-mana buat apa-apa, natah sikit akan ingat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang saya pergi pocok vaksin hari tu. Jarum mula-mula ni di Romban Kalaya hak Menara. Ada seorang perempuan, umur dia lebih kurang 50 lebih. Dia duduk belakang kita. Sudah pocok. Nah, sudah pocok, ya suruh pergi duduk nyatok kisi hak dia duduk atur banyak-banyak. Ada seorang perempuan, saya tak kenal dia, pakai mes pakai apa. Dia kata, ustaz, tadi saya duduk tunggu pocok tu takut ustaz. Debar lah macam-macam. Saya selawat semua ya ustaz. Oh, selawat susu ustaz, dia kata. Saya ni selawat susu. Allahumma salli ala sayyidina. Selawat susu. Dia selawat apa? Tu siapa tak kuat tu. Siapa kan kita? Oh dah, kita tak nak selawat pun tadi. Ha, kelik mari kita sendiri. Aku tak selawat pun tadi, tapi tengok ha demo. Latih, usaha, istiqamah. Buat sama-sama jadi benda biasa. Nah, kalau kita boleh buat benda tu jadi benda biasa, setiap gerak-geri kita akan dekat dengan solawat. Hatta perempuan nak basuh berah biar yang makan nasi, dia pun solawat Allahumma salli ala sayyidina. Bila dia basuh berah. Nak sereka baju ke abang dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak start mutu, anak mutu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, bila kita latih, kita jadi benda biasa, dia lekat mulut kita semua. Itu yang ketiga. Bab yang keempat, mungkin yang akhir lah, tengok pada masa kita. Nah, yang keempat, amalan ataupun perbuatan yang boleh mendekatkan kita dengan Rasulullah dalam syurga esok, ialah kena mencintai Rasulullah, kena kasih ke Nabi. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi, tak sempurna iman seorang kamu selagi mana mu tak kasih kepadaku lebih pada anakmu, lebih pada ayahmu, lebih pada manusia yang lain. Kasih saya ke Nabi, dia sakut dengan iman. Bila dia sakut dengan iman, dia kita kena amati lah, kena berat sikit lah. Dia sakut dengan iman. Kata Nabi, tak sempurna iman kamu kalaulah mu tak kasih aku lebih daripada manusia yang lain. Maka di hari ni cuba kita letak tengok bini aku, anak-anakku, ayah aku, mak aku, kemudian Rasulullah. Lamdap kita beri kasih siapa paling banyak? Kita nak kasih ke Rasulullah lebih banyak pada kasih demo-demo lain ni adalah suatu bukan mudah lah. Ayah. Sebab apa payah? Soalnya kerana kita tak biasa tengok Nabi. Kedua, kerana masa kita dengan masa Nabi ni lama sangat. Bila nak suruh ingat ke Nabi, tak gamar, tak tengok rupa lah mana nak ingat Nabi ni. Nah, tapi kita kena ingat, hak ni lah kewajipan kita kena belajar, kena kenal Nabi ni supaya nak datang ke kasih sayang ke Nabi tu. Kalau kita tak belajar, tak ngaji, tak kenal Rasulullah, payah nak lahir ke rasa kasih sayang ke Nabi. Kerana kasih sayang Nabi ia sakut dengan iman.
Maka satu kewajipan kita kena kenal Nabi melalui kita baca sirah Nabi. Kenal Nabi melalui kita baca bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana Rasulullah sayang kepada kita. Apa kena sayang ke Nabi? Kerana Rasulullah sayang ke kita. Dalam satu hadis yang lain, satu hari Rasulullah duduk sekali dengan para sahabat. Nabi tanya, Nabi goyak kepada sahabat. Dia kata, sekarang ni aku duk rindu saudaraku, kata Nabi. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami ni saudara kamu, apa kena duk rindu lagi? Rindu ni mana kata ingat kasih saya lah. Nabi duk, tiba-tiba Nabi kata, bahasa ingat weh saudara-saudaraku. Depan sahabat tanya lah, ya Rasulullah, kami ni saudara, apa kena duk ingat lagi? Dia kena tengok depan mata dah. Kata Nabi, mung semua ni ashabi, sahabatku. Yang aku rindu ni saudaraku yang dia tak biasa tengokku, tapi dia beriman kepada aku. Nabi duk rindu kepada siapa-siapa yang tak biasa tengok Nabi, tapi percaya beriman pada Nabi. Termasuk fak kita mudah-mudahan insya-Allah. Fak kita yang ada iman, percaya pada Nabi, rindu ke Nabi. Nabi akan rindu balas ke kita. Nah, jawab ataupun alasan yang bila tanya sebab apa kita kena rindu Nabi, kerana Nabi rindu kita. Nak bina kasih sayang kita dengan Nabi ni suatu benda bukan mudah. Ayuh kita rindu bini kita, tak apa, kita kenal dia, kita boleh kelih dia, boleh dia ajak pergi kat tu, ajak pergi kat ni. Itu rindu dengan bini kita. Berindu kasih sayang dengan anak, tak apa lah, kenakan kita besarkan anak kita duduk dengan dia kecil-kecil. Bila kata rindu dengan Rasulullah, ayuh anak bini rindu baik mana ni? Salah satu caranya kena kenal Nabi melalui baca sirah Nabi, melalui tengok sejarah, baca hadis-hadis Nabi, untuk nak mari ke benda tu kasih sayang kita ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang lain, Nabi bangkit daripada dimatikan oleh Allah. Manusia semua dimatikan. Tiup sunai kali mula-mula tu mati semua. Allah perintah semula tiup sunai sangkakala yang kedua, manusia semua bangkit semula. Rasulullah bangkit, malaikat Jibril sambut Nabi. Kata Nabi, ma hazal yaum, hari ini hari gapo dia? Nabi tanya. Kata malaikat, haza yaumuddin, hari ini hari pembalasan. Hari ini hari pembalasan. Maka soalan mula-mula yang Nabi tanya, aina ummati, umatku duk mana weh? Ni Nabi dimatikan oleh Allah, lama duk tidur tu, bang mari, umatku duk mana weh? Tuan-tuan, bagaimana dengan kita? Contoh kita bila berlaku kemalangan, aksiden, belaga mutu tepuh kereta, pala temah atas tembok. Tak khabar orang usung kita pergi ke hospital, koma duduk dalam ICU sebulan. Celak-celak mari, siapa manusia mula-mula yang kita panggil? Cuba kita buat, tanya kita sendiri. Kita tidur sebulan, celak-celak mari, siapa mula-mula yang kita cari? Mak kita ke, ayah kita ke, bini kita ke, anak-anak kita ke? Rasulullah. Kau ni payah ni. Bagaimana Rasulullah tunjuk contoh tadi? Bangkit mari, soalan mula-mula tanya, umatku duk mana? Ni kasih saya Rasulullah kepada umat. Bakpo kita umat Nabi payah nak balas kasih saya itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni yang saya bawa mari perbuatan amalan yang boleh mendekatkan kita bersama kita dengan Nabi dalam syurga esok, insya-Allah. Mula-mula akhlak baik. Akhlak yang baik sebagaimana contoh yang ditunjuk ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, banyakkan sujud, banyakkan sembahyang. Yang ketiga, banyakkan selawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, cinta ke Nabi. Tuan-tuan, ada satu hadis seorang Arab Badawi ni orang kampung lah. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, kiamat ni bila? Cepat Nabi tanya Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, kiamat ni bila? Nabi tanya dia kelik, kamu dah ada bekal ke apa nak sambut kiamat?
Nabi tanya dia kali, modal amal ke apa? Modal mu tahu mana mu nak sambut kiamat? Jawab sahabat Badawi, dia kata kami pun solat pun kami pun solat lah. Nah, solat kalau kita kok solat pun gitu-gitulah, tapi gitu-gitu sahabat ni lima waktu sehari semalam di masjid berjamaah, gitu-gitu sahabat. Kata sahabat, kami semaya pun gitu-gitu ya. Kita gitu-gitu kita, kau maya kau dok. Kemudian sahabat kata lagi, kami puasa pun gitu-gitu ya, gitu-gitu puasa sahabat ni cukup sempurna. Yang wajib tu. Sedekah kami pun gitu-gitu ya. Tapi akhir sekali dia kata, ya Rasulullah, tapi kami ni kasih Allah dan Rasul. Akhir sekali dia sebut dua tu. Kami ni kasih Allah dan Rasul. Maka Nabi kata, anta ma'a man ahbabta. Kamu satu hari nanti akan bersama dengan sesiapa yang kamu kasih dia masa dunia dulu. Itu menjadi satu kunci, satu jalan yang Nabi ajar kepada kita. Nak duduk dengan siapa dalam syurga esok, sekarang ni dunia kita ni pasal ke kasih sayang kita dengan dia tu. Nak bersama dengan Nabi dalam syurga, tak dapat tidak, hari ni kena datangkan wiaja kasih sayang kita ke Nabi. Karena kita nak duduk bersama dengan Nabi dalam syurga. Dalam hadis yang lain, seorang sahabat Nabi tengah malam tidur tak jenera, pergi ke rumah Nabi. Cari Nabi di waktu malam. Nabi buka pintu tanya, "Bak apa ni?" Dia kata, "Ya Rasulullah, kami tidur tak jenera ya Rasulullah." "Bak apa tidur tak jenera?" Kata sahabat, "Kami duk ingat mikir sore." Dia kata, para nabi ni hari akhirat esok dia bersama dengan orang-orang baik. Para rasul ni hari akhirat esok dia bersama dengan orang-orang baik. Para syuhada kuat mati syahid dia bersama dengan orang-orang baik. Tapi saya ni ya Rasulullah duk mikir seorang, aku ni nak hidup mana hari akhirat esok. Mikir hadiah sendiri, siapa kata dia tak jenera. Tu sahabat tak jenera, mikir kata aku esok nak hidup mana ni, nak hidup mana esok ni. Apakah tidak tak jenera? Nabi baca satu ayat firman dalam surah Nisa ayat 99, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila Nabi dengar sahabat cerita dia kata dia tak jenera, bimbang takut dia dah hidup mana akhirat esok. Mungkin duk sorang diri, takutlah dia takut. Nabi baca satu ayat. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Surah Nisa ayat 99. Nabi baca ayat ni. Maksudnya kata Allah, sesiapa yang taat pada Allah, taat pada Rasul, dia akan bersama dengan orang yang Allah beri nikmat kepadanya di kalangan para nabi, di kalangan para as-siddiqin, di kalangan para syuhada, di kalangan orang-orang yang baik. Bila dia dengar ayat ni lega dia, klik tidur jenera molek. Maksudnya apa? Bila dia tanya, "Ya Rasulullah, kami ni tidur tak jenera kerana kami duk mikir, tak tahu kata hari akhirat esok saya ni nak duduk dengan siapa tak. Memang takut tak ada siapa nak padu saya." Nabi baca ayat ni, kalau siapa dunia ni taat pada Allah, taat pada Rasul, hari akhirat esok dia akan duduk sama dengan para nabi. Hari akhirat esok dia akan duduk sama dengan para Rasul, para syuhada, orang-orang baik. Dia dengar rasa lega, kerana dia tahu dah apa dia, jalan mana yang akan buat dia ni bersama dengan orang-orang baik di hari akhirat esok, iaitu kena taat ke Allah dan Rasul. Nah, kasih ke Allah dan Rasul. Bila kita tak lamdap siapa yang kita kena paling kasih, nombor satu ialah Allah Subhanahu wa taala. Nombor dua tu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor tiga, nombor empat, nombor lima tu tengoklah orang yang duduk di keliling kita, dan adalah kira'a dia tu. Perempuan siapa yang dia kena paling taat, suami siapa yang dia kena paling taat. Nah, tapi nombor satu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nombor dua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mudah-mudahan perkongsian malam ini sesuai dengan kita duduk di bulan Rabiul Awal. Boleh gerak hati kita yang duduk tidur ni. Mungkin kali terlupa ke Nabi, ingat ke Nabi. Ingatlah kasih sayang Nabi,
bukan hari-hari tertentu, bukan minggu-minggu tertentu, bukan bulan-bulan tertentu, bukan tahun-tahun tertentu, tapi ingat kasih sayang Nabi kena wiada sokmo. Siapa mati? Siapa mati? Kita nak supaya bangkit-bangkit esok. Rasulullah kata, mari mu adalah umatku. Kita nak tu Nabi akui kita menjadi umatnya. Bime-bime takut bangkit esok Nabi tak kenal kita, Nabi tak mengaku kita jadi umat dia. Habis kita. Habis kita. Maka tiliklah tengok apa yang kita buat di hari ini sesuai ataupun tidak untuk nak menjadi hamba Allah yang kita mati dalam keadaan kita redha dan Allah redha kepada kita. InsyaAllah mudah-mudahan sikit sebanyak daripada saya malam ini dapat manfaat lah untuk tingkatkan lagi keimanan kita dengan Allah, kasih sayang kita dengan Nabi Muhammad SAW dalam hari kita. Tengok masa ni pun lebih lewat lama lah. InsyaAllah kita jumpa lain kali di mungkin minggu depan. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.